Kenanga Putih, di kaki gunung. Suraya, bukankah kau dah meninggal? Mansor menelan air liur. Di halaman madrasah yang basah oleh embun pagi itu, seorang wanita berjubah kelabu sedang memandangnya dengan tenang. Cakaplah sesuatu. Apa semua nih? Hari itu, aku sendiri yang uruskan jenazah kau, kan? Wanita itu hanya menundukkan kepala tanpa sepatah kata. Pada saat itu, air mata yang lebih pedih dari darah mengalir di pipi Mansor. Istrinya yang telah disemadikan 10 tahun lalu, kini berdiri di hadapannya, sihat walafiat sebagai seorang ustazah. Tekan butang langgan. Saya akan kongsikan sebuah kisah yang menyentuh jiwa. Kisah bermula. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mansor mendaki bukit itu sekali lagi. Lorong bukit yang sempit dan berliku menuju ke madrasah itu sudah menjadi sebahagian daripada rutin hidupnya. Setiap kali melalui denai ini, walau penat macam manapun, dia tidak akan menoleh ke belakang. Setiap kali tiba musim ini, haruman bunga kenanga yang dibawa angin gunung mula menyesakkan dadanya. 10 tahun berlalu pun, kau masih memanggil aku begini, Suraya. Perlahan-lahan dia tiba di hadapan madrasah, menanggalkan selipar dan melintasi halaman. Seperti biasa, dia melutut di saf paling kanan dewan sholat. Berbaur di antara jemaah lain, dia mengeluarkan tasbih dari poketnya. Setiap butir tasbih itu terasa seperti dosa yang ditanggungnya selama 10 tahun. Suraya, abang datang lagi tahun nih. Kalaulah abang tak cakap macam tu dulu. Kalaulah pagi tu abang tak marah-marah. Mengingati hari itu sentiasa merobek hatinya. Pagi itu, istrinya bangun sedikit lewat dan tergesa-gesa menyiapkan bekal. Mansor yang tidak sabar terus menengking, setiap hari bangun lambat. Ada akal ketak? Sambil menghempas pintu, dia melemparkan kata-kata terakhirnya, jangan tunjuk muka kau depan aku lagi. Dia tidak pernah menyangka itulah ucapan selamat tinggalnya yang terakhir. Petang itu, istrinya terlibat dalam kemalangan. Jenazahnya tiba di rumah mayat dalam keadaan yang sangat teruk, sehingga wajahnya tidak dapat dikenal pasti. Tanpa melihat jenazah, dia hanya menerima berita itu dengan reda dan menguruskan pengebumian. Sejak itu, setiap tahun dia akan datang ke madrasah ini. Rasa bersalah menghantuinya, seolah-olah kata-katanya lah yang telah menolak istrinya ke alam lain. Selesai berdoa, angin sepoi-sepoi bahasa bertiup dari arah koridor madrasah. Di celah-celah tiupan angin itu, seorang ustazah berjalan senyap melintasi dewan sholat. Pada ketika itu, pandangan Mansor terpaku, dia menelan air liur. Selipar getah putih di bawah jubah kelabunya, bahunya yang sedikit bongkok, dan tabiatnya memintal-mintal jari telunjuk dan jari hantu tangan kanannya. Suraya, darahnya terasa menyirap ke kepala. Dia coba bangun tetapi terduduk semula. Jantungnya berdegup kencang. Tak mungkin. Tak mungkin. Aku dah gila agaknya. Sampai bayang-bayang orang pun aku nampak macam istri aku. Ayah, kenapa nih? Ayah tak sihat ke? Hajar. Anak perempuannya yang duduk di sebelah, bertanya dengan risau. Mansor perlahan-lahan menggelengkan kepala. Tak ada apa. Cuma, ustazah tuh macam ayah pernah nampak. Hajar memandang ke arah ustazah itu seketika, kemudian mengerutkan dahi. Tak pernah nampak pun muka tuh, tapi, kenapa rasa macam kenal, ya? Hari itu merupakan hari Maulidur Rasul, jadi majelis di madrasah berpanjangan. Selawat bergema dan bau kemenyan memenuhi segenap ruang. Para asatizah bergilir-gilir memberikan tazkirah ringkas. Kata-kata salah seorang daripada mereka menusuk terus ke telinga Mansor. Manusia, bila coba dilupakan, semakin jelas ia diingatan. Bila disangka sudah lupa, tiba-tiba ia datang semula. Itulah takdir dan ujian. Mendengar kata-kata itu, tasbih di tangan Mansor terlepas. Bunyi butir-butir tasbih jatuh ke lantai membuatkan suasana menjadi senyap seketika. Pada waktu itulah, ustazah tadi menoleh dan memandangnya. Mata mereka bertentangan. Mata ustazah itu anehnya kelihatan begitu dalam dan tenang. Seperti mata istrinya. Tak mungkin. Tak mungkin. Tetapi kenapa mata itu? Kenapa mata itu merenung aku begini? Dia tidak mampu berkata apa-apa. Hanya memerhatikan ustazah itu perlahan-lahan berpaling dan hilang di hujung koridor. Perjalanan pulang ke rumah hari itu terasa amat menyeksakan. Sebaik tiba di rumah, dia seperti biasa membuka laci dan mengeluarkan gambar lama Suraya. Di dalam gambar itu, Suraya masih tersenyum. Senyuman itu seolah-olah bertindih dengan renungan ustazah tadi. Dia secara tidak sengaja menterbalikkan gambar itu dan perlahan-lahan membaca tulisan di belakangnya. Abang, jangan benci saya.
Saya akan sentiasa menunggu di tempat yang sama. Membaca tulisan itu, Mansor terduduk di lantai sambil memegang dadanya. Ya, sejak hari itu, aku terhenti di tempat yang sama. Angin bertiup masuk dari tingkap, menggerakkan langsir, dan haruman bunga kenanga sekali lagi menerpa masuk. Bersama haruman itu, satu babak yang jelas tiba-tiba muncul di pikirannya. Sarapan pagi terakhir yang disediakan oleh Suraya. Gulai lemak ikan masin, ikan kembung bakar, dan sedikit sambal belacan dengan ulam raja di tepi pinggan. Itulah hidangan terakhir daripadanya. Dia menahan esakan sambil memeluk gambar itu erat-erat. Pada ketika itu, melalui celah tingkap, dia ternampak di sudut halaman, seorang ustazah berjubah kelabu perlahan-lahan berpaling dan berlalu pergi. Susuk tubuh itu, itulah orangnya. Beberapa hari berlalu, tetapi Mansor terus teringatkan babak yang sama. Renungan ustazah yang ditemuinya di madrasah itu terus bermain di pikirannya. Matanya yang seiras dengan istrinya dalam gambar, dan kelakuannya yang menunduk lalu hilang tanpa sepatah kata terus menggores hatinya. Tak mungkin Suraya masih hidup. Bisiknya pada diri sendiri sambil menggelengkan kepala, tetapi semakin kuat dia menafikannya, semakin jelas susuk tubuh itu muncul dalam ingatannya. Hajar juga begitu. Dia menjadi lebih pendiam dan asik melihat gambar-gambar madrasah di teleponnya. Ayah, ustazah tuh. Orang panggil Ustazah Halimah. Di papan kenyataan dalam talian madrasah, ada nama tuh, tapi tak ada gambar, tak ada pengenalan diri. Cuma ada orang tulis, dia seorang yang pendiam, tapi air mukanya sangat menenangkan. Mansor hanya diam mendengar kata-kata Hajar. Anaknya itu menyambung, muka yang tak pernah nampak, tapi kenapa rasa sangat dekat ya? Malam itu, Mansor membuka sebuah laci lama. Di dalamnya tersimpan beberapa buku agama, beberapa keping gambar, dan nota-nota yang pernah ditulis oleh istrinya. Salah satu nota itu berbunyi, melupakan bukan bermakna memadam, tetapi menutupnya di dalam hati. Membaca ayat itu, Mansor bingkas bangun dari katilnya. Subuh keesokan harinya, dia seorang diri kembali ke madrasah. Matanya kelihatan letih, tetapi langkahnya tegap. Setibanya di madrasah, pemandangan yang biasa dilihat terasa asing. Apabila mencari seseorang, setiap sudut yang tidak pernah diendahkannya dahulu kini jelas di pandangan mata. Dia berhati-hati melihat sekeliling halaman sebelum mendekati seorang ustadz muda yang sedang menyiram pokok bunga. Maaf bertanya, Ustazah Halimah ada? Ustadz muda itu berhenti menyiram dan mengangkat kepala. Ustazah Halimah ada di bilik tafakur. Orang luar tak dibenarkan masuk. Oh, saya cuma... Hari itu masa majelis, sempat bertegur sapa. Renungan matanya sangat menenangkan jiwa. Ustadz itu tersenyum lembut. Semua orang kakap makam tu. Walaupun tak bercakap, tapi rasa macam dia faham semua masalah kita. Kata-kata itu anehnya menusuk ke hati Mansor. Dia pun macam tu dulu, lebih banyak mendengar dengan matanya berbanding telinganya. Dia kembali ke dewan solat dan duduk diam. Ketika hendak berdoa, dia terpandang sebuah pinggan di sebelahnya. Di dalam pinggan itu ada kerabu pucuk paku. Baunya serta-merta mencetuskan ingatannya. Bau ini. Dia mendekatkan pinggan itu ke hidungnya. Pucuk paku yang digaul dengan kerisik dan sedikit perahan limau. Itulah lauk kegemaran Suraya semasa hayatnya. Lauk yang paling disukai oleh Hajar, yang dianggapnya sebagai air tangan ibu. Pada saat itu, seseorang perlahan-lahan membuka pintu dan masuk. Ustazah itu. Mansor mengangkat kepala, dan ustazah itu berhenti seketika di muka pintu, memandangnya. Mereka berdua saling berpandangan tanpa kata untuk seketika. Suasana sunyi seolah-olah masa terhenti. Kemudian, ustazah itu perlahan-lahan menundukkan kepala, berpaling dan hilang tanpa sepatah kata. Kenapa? Kenapa tak cakap apa-apa? Kenapa kau lari dari aku? Adakah itu benar-benar kau, Suraya? Dia mengetap bibir. Sejak hari itu, hatinya tidak lagi tenteram. Beberapa hari kemudian, Hajar akhirnya mengikut ayahnya ke madrasah. Ayah, coba cakap dengan Hajar. Kalau betul mak masih hidup, apa yang ayah akan buat? Mansor tidak dapat menjawab. Dia hanya memandang Hajar dalam diam. Hajar mengetap bibir lalu berkata, lauk terakhir yang mak masak ialah kerabu pucuk paku. Hari ini, lauk yang sama dihidangkan di sini. Mansor memejamkan matanya rapat-rapat. Aku pun terhidu bau tuh. Itulah masalahnya. Sekarang aku dah tak boleh lupa. Ketika menuruni halaman madrasah, seorang macik jemaah di situ berkata perlahan, Ustazah Halimah, dia memang pendiam. Tapi kadang-kadang,
dia seorang diri akan berdiri lama di tepi tingkap belakang Dewan Sholat Tu. Tempat tu dulu tempat duduk seorang jemaah setiap tahun. Langkah Mansor terhenti. Tempat itulah dia melutut dan berdoa setiap tahun. Malam itu, buat pertama kalinya Mansor berhenti berdoa dan hanya merenung tingkap itu. Di ruang kosong tanpa sebarang cahaya itu, adakah seseorang telah berada di situ, memerhatikannya setiap tahun tanpa sepatah kata? Pada saat itu, dia melutut dan tasbihnya jatuh ke lantai. Bunyi kecil itu pun sudah cukup untuk menggegarkan hatinya. Sejak hari itu, haruman bunga kenanga terasa berbeza bagi Mansor. Setiap kali terhidu baunya, bayangan susuk tubuh istrinya di dapur pada hari terakhir itu muncul kembali. Tangannya yang sedang memotong sayur, bahunya yang terhinjut-hinjut menahan tangis, dan wajahnya ketika menoleh buat kali terakhir. Kali terakhir aku nampak dia. Ialah waktu dia membelakangkan aku macam tuh. Dia terus dihantui oleh babak hari itu. Tiba-tiba, satu ingatan menusuk dadanya. Selepas kemalangan itu, ketika mengemas barang-barang arwah, ada satu barang yang lama tidak dapat dilepaskannya. Sapu tangan yang sentiasa dibawa oleh Suraya. Mansor mengeluarkan sapu tangan itu dan sekali lagi menuju ke madrasah. Kali ini, dia menuju ke belakang madrasah, ke sebuah denai yang jarang dilalui oleh jemaah. Jalan itu tidak begitu dikenalinya. Selepas meredah semak, dia tiba di sebuah halaman belakang yang mempunyai sebuah kolam kecil. Di situ, dia ternampak sehelai kain kuning tergantung pada ampaian kecil. Apabila didekati, di bawah kain yang berkibar ditiup angin itu, terdapat sulaman yang sangat dikenalinya. Ia adalah kata-kata yang sering diungkapkan oleh Suraya semasa hayatnya. Bila hati dikosongkan, barulah mata dapat melihat. Melihat ayat itu, nafas Mansor terhenti. Halimah, nama ustazah itu. Dan ayat ini, kata-kata yang selalu ditulis oleh Suraya. Dia hampir sahaja menjatuhkan sapu tangan di tangannya. Petang itu, Hajar juga datang semula ke madrasah. Merasakan ayahnya menyembunyikan sesuatu, dia pergi seorang diri untuk meninjau halaman belakang. Ayah, Hajar nak jalan-jalan sekejap, mana tahu Hajar pun dapat rasa sesuatu. Mansor hanya mengangguk tanpa kata. Hajar berjalan perlahan-lahan di sekitar madrasah. Secara kebetulan, melalui celah pintu pejabat kecil, dia ternampak Ustazah Halimah sedang duduk seorang diri sambil memegang secawan teh. Pemandangan itu anehnya terasa sangat biasa. Sama seperti ibunya yang sering duduk seorang diri suatu ketika dahulu. Cara memegang cawan dengan tangan kanan. Tangan kiri diletakkan elok di atas riba, menghidu aroma teh sebelum minum, dan memejamkan mata. Semua tabiat itu. Ma, tak mungkin. Matanya tiba-tiba terasa panas. Pada ketika itu, Ustazah Halimah perlahan-lahan memandang ke arah pintu. Mata mereka bertentangan seketika. Ustazah itu tanpa berkata apa-apa, dengan sangat perlahan menundukkan kepala, dan mengangkat cawan tehnya semula. Perbuatannya seolah-olah berkata, "Bukan, aku bukan orang yang kau kenal." Malam itu, Hajar duduk bersama ayahnya di sebuah warung, dan berkata perlahan, "Ayah, Hajar dah jumpa dia, Ustazah Halimah." "Ya, ayah pun jumpa jejak dia hari ini." "Heha kapa?" Mansor mengeluarkan sapu tangan dari poketnya. "Tulisan nih. Ayat yang makau selalu tulis. Sekarang tergantung di ampaian belakang madrasah." Hajar memandang sapu tangan itu lalu menutup mulutnya. "Tulisan Mak. Ini memang tulisan Mak. Jadi, Mak betul-betul masih hidup?" Mansor tidak menjawab. Dia hanya mengetap bibir dan melipat semula sapu tangan itu. Beberapa hari kemudian, Hajar seorang diri kembali ke madrasah. Kali ini, dia bertekad untuk bersemuka terus dengan Ustazah Halimah. Dia menunggu di hadapan pejabat, dan sebaik sahaja Ustazah itu keluar, dia menghalangnya. "Ustazah, sekejap, soalan saya mungkin pelik, tapi Ustazah kenal saya?" Ustazah Halimah memandangnya dengan tenang. Kemudian, dia perlahan-lahan menggelengkan kepala. "Tak mungkin, saya tak pernah jumpa Cik." Tetapi suara Ustazah itu sedikit bergetar, dan hujung jarinya kelihatan sedikit menggeletar. Hajar melangkah setapak ke hadapan sambil menahan tangis. "Mak, kan? Kenapa buat makam nih? Kenapa tak cakap apa-apa?" Mendengar kata-kata itu, Ustazah itu berpaling semula dan berjalan pergi tanpa kata. Melihat susuk tubuh yang berlalu pergi itu, Hajar terduduk. Kenapa tak toleh? Kalau mak, mesti mak akan toleh, kan? Pada saat itu, Ustazah itu berhenti seketika, tetapi akhirnya tidak menoleh.
Angin kecil bertiup dari belakang Hajar, dan beberapa kelopak bunga kenanga di hadapan madrasah gugur berterbangan, seolah-olah memberitahu, masanya belum tiba. Mak mungkin betul-betul masih hidup. Selepas berkata begitu, Hajar hampir tidak dapat tidur selama beberapa hari. Walaupun berbual dengan ayahnya, pandangannya sering kosong. Setiap kali dia menoleh, kelihatan seolah-olah dia sedang menahan tangisan yang hendak pecah. Tapi ayah, pelik kan? Kenapa dulu kita tak sahkan sendiri jenazah tuh? Ayah ingat tak? Mansor terdiam lama. Kemudian dengan sangat berhati-hati dia mengangguk. Ya, jenazah terus dibawa untuk dikebumikan. Polis cuma kata itu mayat dari kendaraan yang terbakar. Kau pun menangis masa tuh, dan ayah. Mansor berhenti. Wajahnya menunjukkan seolah-olah ada sesuatu yang tersekat di kerongkongnya. Melihat ayahnya menggeletar sambil memegang cawan teh, Hajar berkata, ayah takut, kan? Ya, sebenarnya, ayah tak tengok jenazah tuh, bukan tak dapat tengok, tapi ayah tak nak tengok. Dia menutup mukanya dengan kedua-dua belah tangan. Sebab, kata-kata terakhir yang ayah lempar tuh. Ayah tak sanggup tengok muka mak kau. Hajar meletakkan tangannya di atas tangan ayahnya tanpa berkata apa-apa. Sekarang kita kena tengok, ayah, rekod ke, apa-apapun. Keesokan paginya, dia mula menghubungi balai polis, pejabat daerah, dan pengurus tanah perkuburan yang menguruskan kes itu. Akhirnya, di bilik arsip pejabat daerah, dia mendapat kebenaran untuk melihat rekod kematian akibat kemalangan jalan raya pada bulan September 2014. Di antara dokumen-dokumen itu, terdapat sekeping kertas lama yang sudah kekuningan. Nama, Suraya binti Ahmad. Puncak kematian, mangsa ditemui dalam kendaraan terbakar. Pengenalan berdasarkan kedudukan di tempat duduk pemandu dan keterangan saksi. Pengesahan waris, tiada. Urusan pengebumian, permohonan pengebumian sebagai jenazah tanpa waris. Hajar menggenggam kertas itu erat-erat dan memejamkan mata. Tanpa waris, mak dikebumikan sebagai jenazah tanpa waris. Dia segera bergegas ke pejabat pengurusan tanah perkuburan. Pegawai yang menguruskan pengebumian pada masa itu sudah lama bersara, tetapi nasib baik seorang pegawai lama masih bekerja di situ. Tahun 2014 ya? Masa tuh ada beberapa jenazah kemalangan. Pegawai itu mengeluarkan sebuah buku daftar lama. Ini dia. Suraya binti Ahmad. Kemalangan kendaraan terbakar. Oh, yang ini dicatatkan wajahnya rosak teruk. Hajar bertanya dengan berhati-hati. Pak Cik ada tengok sendiri jenazah tuh? Tak. Saya bukan bertugas hari tuh, tapi dengar cerita, polis ada datang, tapi urusan dibuat tanpa pengesahan waris. Katanya keadaan mendesak. Permit pengebumian pula. Nih ada. Laporan ringkas kematian tanpa waris, itu saja yang digunakan. Dulu prosedur tak seketat sekarang. Hajar terdiam, tangannya menggeletar dan belakang badannya berpeluh. Jadi, jenazah tuh mungkin bukan mak? Dia mengambil gambar buku daftar itu dan menghantarnya kepada ayahnya. Mansor terpaku, tidak mampu melihat skrin telepon pintarnya. Tanpa waris. Kalau bukan sebab nama saja, mungkin jenazah tuh memang bukan Suraya. Dia perlahan-lahan duduk di kerusi. Pandangannya menjadi putih dan jantungnya mula berdegup kencang. Pada saat itu, koridor hospital 10 tahun lalu terbayang di pikirannya. Di bawah lampu Kalimantan yang suram, keranda ditutup. Di tengah-tengah kesibukan bilik mayat, Mansor hanya memejamkan mata dan mengangguk. Dia percaya itu Suraya, karena semua orang berkata begitu. Tiada siapa yang bertanya. Sejak itu, dia percaya. Isterinya mati karenanya, dan dia hidup menanggung dosa itu. Tetapi, jika semua itu tidak benar, jika jenazah hari itu adalah orang lain, dalam sekelip mata, dia merasakan dosanya kehilangan makna. Dia hidup sebagai orang yang bersalah, tetapi kini dosa itu sendiri mungkin palsu. Mansor terduduk di situ. Hajar melihat belakang ayahnya dari jauh dan terdengar sebaris kata yang terkeluar dari mulutnya. Kalau kematiannya bukan dosa aku, jadi selama ini, kepada siapa aku memohon ampun? Kata-kata itu kedengaran seperti rintihan seseorang yang telah bersujud di hadapan kubur yang kosong. Kalau mak terselamat dari kemalangan tuh, dia mesti dirawat di mana-mana. Mesti ada orang yang hantar mak ke hospital. Hajar menyuarakan kemungkinan itu dengan berhati-hati. Mansor yang duduk termenung mengangguk. Ya, kalau kemalangan seteruk tuh, mesti terus dibawa ke hospital. Tapi hospital mana? Dia memejamkan mata dan coba mengingati berita 10 tahun lalu. Kemalangan berlaku sekitar jam 5 pagi di jalan luar bandar. Hospital terdekat pastinya pusat kecemasan berhampiran. Keesokan paginya,
Hajar menyenaraikan beberapa hospital di sekitar lokasi kemalangan. Hospital pertama, Pusat Perubatan Kecemasan Desara. Kedua, Hospital Pakar Damai yang agak jauh. Dan ketiga, sebuah hospital yang dahulunya dikenali sebagai Hospital Penjagaan Warga Emas Sri Murni. Hajar melawat setiap hospital dan menyerahkan permohonan untuk melihat rekod. Walaupun ada hospital yang tidak dapat memberikan rekod 10 tahun lalu, Hospital Sri Murni secara mengejutkan membenarkannya. Seorang kaki tangan wanita separuh baya di bahagian pentadbiran berkata, "Awal September tahun tuh ya, sekejap, masa tuh saya dah kerja di sini." Dia membuka komputer ribanya dan menatal helaian Excel sebelum berhenti pada satu baris. Ini dia. 3 September, 5,55 pagi. Wanita tidak dikenali. Ditemui di tepi jalan dan dihantar ke unit kecemasan. Rekod menunjukkan tiada waris, tidak sedarkan diri pada mulanya. Banyak kesan trauma luaran. Nama sementara diletakkan sebagai Suraya. Hujung jari Hajar menggeletar. Pesakit tuh? Apa jadi padanya? Kaki tangan itu menatal fail. Keadaan stabil selepas rawatan awal. Keluar atas kehendak sendiri selepas 2 hari. Penjamin keluar. Nama tidak diketahui, dianggarkan wakil dari sebuah madrasah. Dicatatkan dijemput sendiri. Tiada nomor telepon atau pengesahan kad pengenalan. Madrasah? Ya. Juru rawat yang bertugas masa itu, kata seorang lelaki yang kelihatan seperti ustaz datang dan mendakwa pesakit ini adalah kenalannya. Begitulah dia dibenarkan keluar. Nafas Hajar tertahan. Seorang wanita tanpa nama yang hilang ingatan di hospital, dijemput oleh seorang ustaz tanpa sebarang pengesahan identiti. Itu mungkin, Mak. Dia berkata perlahan. Kaki tangan itu menyambung. Mengikut rekod, pesakit tuh hampir tidak bercakap selama beberapa hari. Dia kata tak ingat nama, tak ingat keluarga, cuma menangis setiap malam. Mendengar itu, Hajar memejamkan mata. Jika ibunya kehilangan segalanya akibat kemalangan itu dan hanya mampu menangis, dia mula faham mengapa ibunya tidak pulang. Hajar bertanya dengan berhati-hati, "Juru rawat yang bertugas masa itu masih kerja di sini?" Kaki tangan itu menggeleng. Dia dah lama berhenti. Tapi kadang-kadang dia datang melawat sebagai sukarelawan di pusat jagaan berdekatan. "Nah, saya coba telepon." Hajar segera mengangguk. Sebentar kemudian, di sebuah bangku kecil di lobi hospital, Hajar duduk berhadapan dengan seorang juru rawat tua dan menceritakan situasinya. "Makcik ingat tak? Pesakit wanita tanpa nama yang dihantar akibat kemalangan. Makcik ingat dia?" Juru rawat itu berpikir sejenak, kemudian mengangguk kecil. "Ingat, dia seorang yang sangat pendiam. Jarang bercakap, matanya sentiasa nampak sedih. Tapi, anehnya sehari sebelum Ustadz itu datang, dia ada cakap seorang diri." "Dia kakak papa?" Juru rawat itu teragak-agak seketika sebelum berkata, "Mansor." Tak sangka itu kata-kata terakhirnya. Air mata Hajar terus mengalir. Kata-kata itu, nama itu, Mansor, nama ayahnya. Tak sangka itu kata-kata terakhirnya. Dia tidak dapat menyambung kata-katanya lagi. Malam itu, Hajar menceritakan segalanya kepada ayahnya. Rekod hospital, ustadz, juru rawat, dan kata-kata itu. "Ayah, Mak tak dapat pulang sebab kata-kata ayah." Tak sangka itu kata-kata terakhirnya. Itulah yang Mak cakap hari itu. Mansor terpaku, bibirnya menggeletar dan kepalanya tertunduk. "Itu kata-kata aku." Dia berbisik perlahan dan menutup mulutnya. Air matanya mengalir melalui celah-celah jarinya. Malam itu Hajar tidak dapat melelapkan mata. Ayat Mansor, tak sangka itu kata-kata terakhirnya bergema di kepalanya. "Itu Mak, tiada orang lain yang akan cakap macam tu. Gaya cakap tu. Ayat tu. Itu Mak." Dia mundar-mandir di dalam bilik sambil memandang gambar ibunya. Senyuman dalam gambar itu seolah-olah bertindih dengan mata ustazah yang berpaling tanpa kata di madrasah. Sebaik sahaja pagi menjelang, Hajar terus menuju ke madrasah. Kali ini, dia tidak akan membiarkan sesiapa menghalangnya. Dewan sholat penuh dengan orang, tetapi matanya hanya tertumpu pada seorang sahaja. Selepas majelis selesai dan para asatizah mula mengemas, Hajar ternampak Ustazah Halimah berjalan senyap menuju ke koridor. Dengan nafas yang tercungap-cungap, dia mengejarnya. "Ustazah!" Suaranya bergema di koridor. Ustazah Halimah berhenti, tetapi tidak menoleh. Hajar melangkah setapak lagi ke hadapan. Dengan suara yang bergetar, dia berkata, "Ustazah ingat saya Hajar, Nur Hajar."
Bahu ustazah itu kelihatan sedikit terhinjut, tetapi dia tetap tidak menoleh. "Mak, kenapa buat macam nih? Tolonglah jangan berpura-pura lagi. Kenapa mak buat-buat tak kenal Hajar?" Ustazah itu perlahan-lahan menundukkan kepala dan membuka mulutnya perlahan. "Maafkan saya. Saya tiada kena-mengena dengan Cik. Tak ada kena-mengena. Mak kan? Mak Hajar? Kan?" Hajar melepaskan segala emosi yang ditahannya. Suaranya bergetar dan air mata sudah membasahi pipinya. "Kenapa buat tak kenal Hajar? Kenapa?" Dia mengeluarkan sapu tangan kecil yang dipegangnya. Sapu tangan yang ditemui oleh Mansor di halaman belakang madrasah beberapa hari lalu. Di atasnya, dengan tulisan tangan yang sering digunakan oleh ibunya, Suraya binti Ahmad, tertulis, "Apabila hati menanggung dosa, lidah akan keluh, mata akan buta, dan nama akan hilang." Ini tulisan Mak. Ini ayat Mak, kan? Dulu Mak selalu tulis nota macam ni dalam bekal makanan Hajar masa sekolah. Barulah ustazah itu perlahan-lahan menoleh. Wajahnya dibasahi air mata. Tetapi dia menyambung lagi. "Mak, kenapa Mak tinggalkan Hajar?" Mendengar kata-kata itu, air mata ustazah itu gugur. Dia berundur setapak. "Sebab hari itu ayah kamu yang tinggalkan Mak." Kata-kata itu menusuk seperti jarum ke dalam hati. Kata-kata dia hari itu yang membunuh Mak. Tak sangka, itu akan jadi kata-kata terakhirnya. Hajar tidak dapat bertahan lagi dan terduduk di lantai. Dia mengangkat kepala dan memandang ustazah itu semula. "Habis tuh, kenapa sekarang? Kenapa muncul semula? Kenapa berada di madrasah nih? Kenapa? Kenapa buat Hajar sakit lagi?" Ustazah itu berundur selangkah lagi, dan kini membelakanginya sepenuhnya. Dia berbisik perlahan, "Kamu dah dewasa sekarang. Aku tak layak jadi seorang ibu." Dengan kata-kata itu, ustazah itu hilang melalui lorong belakang. Langkahnya teragak-agak, namun tidak berhenti. Hajar, dengan wajah yang basah dengan air mata, hanya mampu memandang susuk tubuh itu. Belakang tubuh itu seolah-olah berkata, "Bukan aku tak ingat kau, tapi karena ingatan itu terlalu jelas, aku terpaksa lari." Malam itu, Mansor duduk seorang diri di halaman rumah. Setelah mendengar cerita anaknya, dia seperti orang yang kehilangan kata-kata, hanya merenung lantai. "Dia simpan kata-kata aku dalam hatinya selama 10 tahun?" bisiknya sendirian. Tiba-tiba, sekeping kertas lama terkeluar dari laci. Nota terakhir yang ditinggalkan istrinya 10 tahun lalu. Ikatan tidak akan terlerai dengan kata-kata. Kadang-kadang, kata-kata lebih tajam daripada pedang. Ayat itu kini menusuk hatinya. Mansor duduk di halaman sehingga lewat malam. Bibirnya terkunci rapat, tangannya tidak henti-henti menggeletar. Dia mengeluarkan sebatang rokok, kemudian memasukkannya semula ke dalam poket berulang kali. Keesokan harinya, seorang wakil dari madrasah datang. Tuan guru ingin berjumpa dengan Encik Mansor. Mansor teragak-agak, tetapi akhirnya mengangguk. Petang itu, dia masuk ke sebuah bilik kecil. Tuan guru menyambutnya dengan wajah yang tenang seperti biasa. "Encik Mansor, 10 tahun itu masa yang panjang, tapi boleh juga jadi singkat." Mansor tidak membuka mulut. Pandangannya hanya tertumpu pada cawan teh di atas meja. Selepas seketika, tuan guru berkata perlahan, "Tentang dia, Ustazah Halimah. Masa mula-mula dia datang ke sini? Dia tiada nama." Mata Mansor sedikit bergetar. "Kami mulanya panggil dia Ustazah Bisu, sebab dia tak bercakap langsung. Kadang-kadang, dia berjalan di halaman sepanjang malam. Kadang-kadang, dia hanya berdiri di sudut dapur sambil memegang penyapu. Pernah sekali masa hujan lebat, dia berdiri berkaki ayam di tengah halaman. Walaupun kakinya kesejukan, dia hanya memandang langit." Mendengar itu, hati Mansor terasa sejuk. "Saya masih ingat hari pertama dia bercakap. Masa tu musim tengkujuh." Sambil menyalakan colok gaharu di bawah mimbar, dia berkata, "Selagi bau gaharu ini belum hilang, selagi itulah saya harus menanggung dosa ini." "Dosa apa?" Mansor akhirnya bersuara. Tuan guru mengerutkan sedikit dahinya dan mengangkat kepala. "Itu, Encik lebih tahu sekarang." Mansor terasa seperti tidak dapat bernafas. "Kami tak tahu kemalangan apa yang menimpanya sehingga dia sampai ke sini. Cuma, beberapa hari selepas dia datang, dia sering menyebut nama seseorang." "Nama siapa?" Tuan guru merapatkan tangannya. "Mansor, Encik Mansor. Nama itu, namanya sendiri." Mansor menundukkan kepalanya. Walaupun bibirnya terkunci rapat, matanya sudah basah.
Selepas menjadi ustazah pun, setiap tahun pada hari yang sama, dia akan mendaki bukit seorang diri. Hari apa? 3 hari bulan September, mengikut kalender Islam. Hari pertama dia tiba di sini. Malam itu di atas bukit, dia akan berbisik seorang diri seolah-olah menulis surat kepada seseorang. Dia kakak papa, saya minta maaf sangat-sangat. Tak sangka itu akan jadi kata-kata terakhir. Mendengar kata-kata itu, Mansor melutut dan menyembamkan mukanya ke lantai. Seolah-olah memohon ampun, seolah-olah menghukum dirinya sendiri. Dia menangis teresak-esak. Tuan Guru memerhatikannya lama sebelum berkata, dia hidup untuk seketika tanpa mengingati siapa dirinya. Kami yang berikan nama Halimah. Bukan bermaksud tiada hati, tetapi hatinya terlalu sakit untuk terus memandang. Mansor tidak dapat menahan esakannya. Tuan Guru meletakkan secawan teh di hadapannya dengan perlahan. Encik Mansor, fahamkah Encik bagaimana dia mengharungi 10 tahun ini? Semua orang memanggilnya Halimah, tetapi setiap hari dia berdoa dengan sepenuh hati. Doa apa? Agar lelaki itu hidup dengan baik. Agar anak perempuannya sentiasa tersenyum bahagia. Itulah doanya. Barulah Mansor mengangkat kepala. Wajahnya basah dengan air mata, nafasnya tidak teratur. Jadi sayalah yang telah membunuhnya. Di tengah-tengah madrasah itu, dia rebah dalam diam. Hari itu langit anehnya kelihatan gelap. Bukit di penghujung musim luruh itu sunyi, tetapi awan kelabu berarak rendah. Angin yang bertiup sesekali menerbangkan daun-daun kering. Mansor berdiri di kaki bukit, merenung ke atas untuk seketika. Ayah, mak betul-betul ada di sana ke? Hajar bertanya sambil membetulkan selendang yang dipegangnya erat. Mansor dapat melihat hujung jarinya menggeletar. Ya, kali ini, kita tak boleh lepaskan dia lagi. Mereka berdua berjalan mengikut denai yang diberitahu oleh Tuan Guru. Jalan itu lebih curam daripada yang disangka, dan daun-daun kering basah dan licin. Apabila Hajar tergelincir, Mansor menghulurkan tangannya. Tak apa, tetapi air mata yang bergenang di matanya tidak dapat disembunyikan. Sepanjang perjalanan, tiada kata-kata yang diucapkan. Sebaliknya, rintik-rintik hujan mula turun. Apabila tiba di pertengahan bukit, hujan semakin lebat. 10 tahun mak tak pernah cari Hajar sekalipun. Mendengar kata-kata itu, Mansor berhenti melangkah, tangannya menggeletar halus. Itu bukan salah mak, ayah yang buat dia tak boleh balik hari itu. Maksud ayah? Kata-kata terakhir ayah. Sudahlah, pergilah mati. Itulah kata-kata terakhir ayah. Hajar menoleh dan memejamkan mata tanpa berkata apa-apa. Dia menyambung langkahnya, dan Mansor mengikutinya. Pada saat itu, tangan ibunya terbayang di pikiran Hajar. Tangan yang menyikat rambutnya setiap malam, tangan yang bangun awal pagi untuk menyediakan bekal nasi lemak untuk hari sukan, dan kehangatan tubuhnya yang memeluknya sebelum tidur. Kenangan itu sentiasa coba dipadamkan, tetapi ia adalah serpihan yang tidak pernah hilang. Di penghujung denai, sebuah pondok kecil yang usang mula kelihatan. Setibanya di hadapan pondok itu, Mansor berdiri lama. Haruskah dia pulang, atau mengetuk pintu? Rasa bersalah yang terpendam di hatinya terasa menyesakkan kerongkong. Di tengah-tengah halaman, Ustazah Halimah berdiri berkaki ayam. Hujan renyai-renyai membasahi kakinya, tetapi dia tidak berganjak. Hajar teragak-agak seketika, tetapi kemudian berlari ke arahnya. Mak. Ustazah itu perlahan-lahan menoleh. Wajahnya tidak menunjukkan rasa terkejut atau penafian. Hanya pandangan mata seseorang yang telah lama menunggu. Kamu dah sampai. Kenapa? Kenapa mak hidup macam ni? Kenapa sepatah kata pun tak ada? Kenapa tinggalkan Hajar seorang diri? Akhir. Satu perkataan itu meruntuhkan segala emosi. Hajar terduduk di tanah dan meraung. Betul kan mak? Suara tuh, pandangan mata tuh. Sejak umur 10 tahun, Hajar percaya mak dah mati. Dah dewasa pun, mak tetap tak ada untuk Hajar. Mansor hanya memerhatikan pemandangan itu dalam diam. Air mata anaknya, getaran tubuh istrinya. Dia menerima semuanya sebagai dosanya sendiri. Ustazah Halimah perlahan-lahan mendekati dan melutut di hadapan anaknya. Mula-mula, mak tak ada keberanian nak tengok kamu. Kamu boleh salahkan mak. Mak pun tak boleh maafkan diri mak sendiri. Dalam ingatan ustazah itu, walaupun sedang beribadah, senyuman anaknya sering muncul. Bunyi deruan air sungai diselangi bunyi tapak kaki anaknya. Anak patung yang terbiar di hujung halaman madrasah, dan nama anaknya yang disebut dalam tidur setiap malam. Awak pun mesti tak boleh maafkan saya, kan? Mansor melangkah setapak ke hadapan.
Suraya, lupakanlah semua itu dan baliklah. Tak boleh. Ustazah itu menggeleng perlahan. Hidup ini adalah kifarah saya. Kalau saya kembali ke sisi awak, saya kena kembali ke hari itu. Saya tak sanggup. Hajar perlahan-lahan bangun dan mendekati ustazah itu. Dia menghulurkan tangannya yang bergetar, tetapi tangan itu akhirnya tidak bersentuhan. Ia terhenti di tengah-tengah hujan. Kalau saya pegang tangan nih, saya akan rebah. Saya kena lalui jalan nih sampai ke penghujungnya. Inilah cinta terakhir saya. Mendengar kata-kata itu, Mansor mengangguk tanpa kata, dan Hajar memejamkan mata sambil menangis teresak-esak. Begitulah mereka bertiga berdiri di halaman yang basah. Hujan semakin lebat, dan langit seolah-olah menangis untuk mereka. Tangan tidak bersentuhan, kata-kata tidak selesai, tetapi dosa, kemaafan, dan cinta mereka terkubur bersama di dalam hujan itu. Dan sambil memeluk segala waktu itu, mereka bertiga melalui satu musim dalam diam di dalam bukit yang dihujani. Hujan masih turun renyai-renyai. Meninggalkan pondok itu, mereka bertiga tidak lagi berkata apa-apa. Kesunyian itu seolah-olah menandakan satu keputusan telah dibuat di dalam hati. Menuruni bukit, Mansor berjalan perlahan. Hajar melangkah lebih dahulu, dan Ustazah Halimah tinggal seorang diri di halaman pondok. Di mata Hajar yang menoleh ke belakang, susuk tubuh ibunya yang basah kuyup jelas terakam. Di ruang menunggu stesen kereta api, Hajar duduk di kerusi sambil memegang secawan kopi dari mesin layan diri. Cawan kertas itu sedikit bergetar. Lama dia memandang hujan di luar tingkap sebelum menunduk dan menangis dalam diam. Di tengah-tengah kesibukan orang ramai, tiada siapa yang menyedari air matanya. 14 November 2025. Aku bertemu Mak. Dia masih hidup, dia ingat aku, dan dia menunggu aku, tetapi dia tidak memelukku. Tangannya bergetar. Aku tidak dapat mencapai tangan itu, dan Mak juga tidak menurunkannya. Di dalam kereta api pulang ke Kuala Lumpur, Hajar memejamkan mata sepanjang perjalanan. Suara ibunya dalam ingatan kembali bergema, dan sentuhan tangannya yang menyediakan sarapan pagi dahulu terasa kembali. Hatinya bercampur baur, tidak pasti sama ada semua itu realiti atau mimpi. Sementara itu, Mansor menginap di sebuah rumah tumpangan kecil di kaki bukit. Malam itu, dia berjalan seorang diri di atas bukit, memandang cahaya malap dari pondok di kejauhan. Cahaya itu seperti lampu terakhir di denai bukit yang pernah didakinya bersama Suraya dahulu. Kalau naik sini, rasa dekat dengan langit. Kata-kata Suraya sambil tersenyum ketika itu kembali terngiang di telinganya. Waktu itu musim bunga, dan bunga-bunga liar mekar. Mansor membuka bekal makanannya dan berkata, "Abang rasa. Abang tak boleh hidup tanpa sayang." Suraya tidak menjawab, sebaliknya meletakkan sekuntum bunga di atas tangannya. Sentuhan dan kehangatan kelopak bunga itu kini hidup kembali bersama air matanya. Pada waktu yang sama, Ustazah Halimah duduk diam di dalam pondoknya. Di hadapan lilin, dia merapatkan tangannya di atas riba dan memejamkan mata. Kemudian, dia membuka sedikit pintu dan memandang keluar. Hujan telah membasahi seluruh halaman. "Kenapa aku begitu ingin memegang tangan anakku? Karena aku takut aku akan rebah jika melepaskannya." Halimah berbisik pada dirinya sendiri sambil berdiri di tengah-tengah hujan. "Aku masih belum dapat mengosongkan hatiku sepenuhnya. Aku bertahan dengan gelaran ahli ibadah, tetapi hakikatnya aku seorang ibu tidak pernah dapat aku buang." Malam itu, setibanya di rumah, Hajar terus mengemas barang-barang ibunya. Ketika mengeluarkan album gambar lama dari laci, dia ternampak tulisan tangan di belakang sekeping gambar. "Hajar, setiap kali hari lahirmu, ibu merinduimu. Ibu ini telah menjadi orang yang tidak dapat memberikan apa-apa, tetapi di dalam hati, tidak sesaat pun ibu melepaskanmu." Membaca tulisan itu, Hajar terduduk di lantai dan menangis teresak-esak. Dia tidak dapat meraung, hanya mengetap bibir dan menangis dalam kesunyian yang seolah-olah meruntuhkan dunianya. Keesokan paginya, Mansor pergi ke hospital. Dokter berkata dengan berhati-hati, "Walaupun dibedah, kami tidak dapat jamin." Dia terdiam lama sebelum mengangguk. "Beri saya sedikit masa." Ketika melangkah keluar dari lobi hospital, Mansor memegang dadanya dengan sebelah tangan. Nafasnya semakin sesak dan hujung jarinya terasa sejuk, tetapi senyuman tenang terukir di wajahnya. "Sekarang, barulah aku tahu di mana tempatku." Petang itu, Mansor mengemas sebuah beg kecil dan sekali lagi mendaki bukit. Langkahnya perlahan, tetapi lebih tegap daripada sebelumnya. Seolah-olah seseorang yang pergi bertemu cinta lamanya. Mansor mendaki bukit itu dengan sangat perlahan.
Nafasnya tercungap-cungap dan kakinya menggeletar setiap beberapa langkah, tetapi dia tidak berhenti. Langkahnya membawa bersama kata-kata yang tidak terucap selama 10 tahun dan kenangan yang terpendam jauh di dalam hati. Di tangannya ada sebuah beg kain usang. Di dalamnya terdapat sepasang sarung tangan bulu yang pernah dikait oleh Suraya, sehelai selendang, dan sekeping gambar keluarga terakhir mereka. Gambar itu sudah pudar, tetapi senyuman di dalamnya masih hidup. Langit kelabu, dan hujan turun renyai-renyai. Angin sejuk, tetapi Mansor tidak memakai topi. Dia ingin merasai hujan itu, udara itu, setiap deria pada saat-saat terakhir ini, dan menyematnya jauh di dalam hati. Suraya, abang datang. Kali ini, abang datang dengan hati yang jujur, untuk memohon ampun atas hati yang pernah membencimu, atas hari-hari yang coba melupakanmu. Ketika dia tiba di halaman pondok, dunia terasa sunyi. Segalanya seolah-olah menahan nafas. Pintu pondok terbuka, dan Ustazah Halimah memandangnya dengan mata yang tenang. Dua insan berdiri di tengah-tengah hujan. Hanya mata mereka yang saling bertentangan bergetar. "Bolehkah saya masuk?" Suara Mansor di bawah angin, bergema perlahan. Ustazah itu mengangguk tanpa kata. Di dalam pondok, terasa hangat. Api dari dapur kayu menari-nari perlahan, dan ruang kecil itu berbau seperti masa lalu. Di tangan Ustazah itu bukan lagi tasbih, tetapi sehelai tuala. Di sebelahnya, secawan teh yang baru dibancuh mengeluarkan uap. Mansor mengeluarkan sarung tangan dari bagnya dan meletakkannya dengan berhati-hati di hadapan Ustazah itu. "Ini, awak yang buat. Setiap hari abang pakai. Bukan sebab sejuk, tapi sebab takut lupakan awak." Tangan Ustazah Halimah bergetar. Dia memandang sarung tangan itu, kemudian menyentuhnya perlahan dengan hujung jarinya. Tanpa kata, tetapi seolah-olah menyampaikan segalanya. "Masa abang dengar awak dah meninggal? Kenapa abang begitu mudah percaya? Adakah abang bodoh? Atau mungkin abang pikir, dengan cara itu barulah abang boleh teruskan hidup?" Mansor menyambung dengan mata yang berkaca. "Hidup tanpa awak terlalu lama. Setiap malam, abang panggil nama awak sambil tengok muka anak kita. Setiap kali hari lahir, setiap kali buat tahlil, abang berbisik pada ruang kosong awak. Suraya, maafkan abang. Abang masih tak dapat lupakan awak." Ustazah itu hanya mendengar tanpa kata. Tetapi matanya merah dan basah. Kedua-dua tangannya dirapatkan dengan kemas, tetapi hujungnya bergetar halus. "Dan, abang sakit. Tak banyak masa yang tinggal. Sebab tuh abang datang sini. Untuk buat pengakuan terakhir di hadapan awak." Dia mengeluarkan sekeping gambar. Gambar mereka bertiga tersenyum pada zaman muda. Kemudian dia melutut. "Izinkan abang. Izinkan abang habiskan sisa hidup abang di sisi awak, bersama anak kita. Sekarang abang dah tahu, di mana tempat abang yang sebenar." Pada saat itu, pintu pondok terbuka perlahan, dan Hajar masuk dengan berhati-hati. Di tangannya ada semangkuk bubur panas dan sehelai tuala. "Ayah, makanlah sikit." "Mak pun." Mansor dan Ustazah Halimah serentak mengangkat kepala. Pandangan mata mereka bertemu, membawa bersama beban tahun-tahun yang panjang. Mereka bertiga duduk bersebelahan di hadapan dapur kayu. Tiada kata-kata semasa makan bubur, tetapi kedamaian yang sunyi mengalir di antara mereka. Hujan masih turun di luar tingkap. Malam itu, Hajar duduk di sisi ayahnya dan menceritakan kisah-kisah zaman kanak-kanaknya. Ustazah Halimah tidak banyak bercakap, tetapi dengan hujung jarinya dia mengusap lembut bahu Mansor. Sentuhan kecil itu membuatkan air mata Mansor berlinangan sekali lagi. Keesokan subuhnya, Mansor menghembuskan nafas terakhirnya dalam tidur. Di tangannya, sarung tangan bulu itu digenggam erat. Senyuman tipis terukir di bibirnya. Anak dan istrinya duduk di kedua-dua belah sisinya. Cahaya matahari pagi menyinari belakang mereka dengan hangat, pondok kecil di atas bukit itu. Bagi seseorang, ia adalah penghujung penderitaan. Bagi seseorang, ia adalah permulaan cinta. Dan bagi seseorang, ia adalah tempat kemaafan yang terakhir. Hujan perlahan-lahan berhenti, dan cinta yang ditinggalkan di situ kekal bertimbun dalam diam, seperti salji yang tidak akan cair. Pengebumian Mansor diuruskan secara sederhana berhampiran pondok itu. Diiringi alunan zikir, angin bertiup perlahan, dan jasadnya bersemadi dalam ketenangan di atas bukit. Halimah menundukkan kepala dan berdoa dalam diam untuk masa yang lama. Di tangannya, sarung tangan bulu itu masih digenggam erat di dada. Hajar melutut sambil memandang ayahnya. "Ayah, seorang diri saja ayah menanggung sakit selama ini?" Soalan yang hanya bergema di dalam hati kini menusuk dadanya.
Dia mengesat air mata dengan belakang tangannya. Hujan masih turun, tetapi hari itu terasa hangat, seperti ucapan selamat tinggal terakhir yang disampaikan oleh Mansor. Beberapa hari kemudian, Hajar kembali ke pondok. Ustazah itu sedang menyapu halaman seperti biasa, dan tidak terkejut dengan kedatangannya. Mak. Mendengar perkataan itu, tangan ustazah itu terhenti. Dia perlahan-lahan menoleh, dan Hajar tersenyum sambil merapatkan kedua-dua tangannya. Bolehkah Hajar tinggal di sini juga? Ustazah itu memandangnya lama sebelum mengangguk kecil. Pandangan matanya seolah-olah memberi keizinan, menandakan kelegaan dan penerimaan. Sejak hari itu, Hajar membantu ibunya di pondok. Menebang kayu, memasak, dan sesekali duduk di halaman sambil memandang denai yang pernah dilalui ayahnya. Suatu hari, Hajar duduk di sebuah bangku kecil di belakang pondok dan melihat barang-barang peninggalan ayahnya. Di dalam gambar, mereka bertiga masih tersenyum. Dia menyelipkan sekeping nota kecil di situ. Ayah, terima kasih. Sekarang barulah Hajar dapat pegang tangan Mak. Hajar akan hidup dengan baik. Bukan seorang diri, tapi bertiga. Sementara itu, Halimah sedang mengemas jubah putihnya di dalam bilik apabila dia memandang keluar tingkap. Dia masih pendiam. Tetapi sesekali senyuman kecil terukir di bibirnya. Senyuman yang tidak pernah dilihat oleh Hajar sebelum ini. Tetapi anehnya, ia terasa hangat. Suatu hari, seorang tuan guru tua datang melawat pondok itu. Dia duduk berhadapan dengan Halimah, minum teh dalam diam, dan selepas lama berdiam diri, dia berkata, "Sudah boleh turun sekarang." Halimah meletakkan cawan tehnya dan menundukkan kepala tanpa kata. Kemudian dia menjawab perlahan, "Saya masih perlu berada di sini sedikit masa lagi. Masih banyak perkara yang belum saya bicarakan dengan anak ini." Tuan guru itu mengangguk dan wajahnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Malam itu, Hajar duduk berhadapan dengan ibunya dan menceritakan tentang wajah terakhir ayahnya. Dia tersenyum. Nampak tenang sangat, sebab tangan Ma ada di sebelahnya. Halimah hanya mendengar tanpa kata, tetapi matanya jelas basah. Ma ingat tak masa Hajar kecil dulu, Hajar suka baring atas riba Mak, dan Mak akan usap kepala Hajar. Tak sangka Hajar dapat pegang tangan tuh semula. Halimah perlahan-lahan memegang tangan Hajar. Pada saat itu, mata mereka bertemu dengan hangat, dan perpisahan serta luka yang lama perlahan-lahan mula sembuh. Rumah di Kuala Lumpur masih seperti dahulu. Tingkap ruang tamu tempat Mansor biasa duduk minum kopi, dinding tempat gambar digantung, dan bau wangian yang kadang-kadang dipasangnya. Hajar sudah lama tidak pulang, tetapi apabila dia kembali, dia membuka pintu dengan sangat perlahan. Di atas meja, terdapat sekeping nota yang ditinggalkan oleh ayahnya. "Masa yang tinggal kini adalah milik kamu berdua. Jagalah satu sama lain. Itulah harapan terakhir ayah." Hajar memegang nota itu dan memejamkan mata. Dia duduk diam untuk masa yang lama. Malam itu Hajar membuka tingkap bilik ayahnya dan memandang langit malam. Sebiji bintang bersinar lebih terang daripada yang lain. "Selamat jalan, ayah. Kami akan hidup dengan baik di sini." Dia menutup tingkap sambil tersenyum perlahan. Di pondok, hujan masih turun, dan ustazah serta Hajar sedang menyapu halaman bersama-sama. Hubungan mereka kini tidak lagi memerlukan kata-kata. Memandang hujan yang sama, merasai angin yang sama, mereka hidup bersama. Hujan telah berhenti. Pada hari langit biru kembali kelihatan, Hajar memandang halaman pondok dan berbisik, "Mak, hari ini hari peringatan untuk ayah, kan? Kita siapkan sama-sama, ya?" Halimah mengangguk, dan mereka berdua masuk ke dapur. Menyiang sayur, memasak gulai dengan penuh kasih sayang, dan menekan nasi ke dalam bekas makanan. Bekas makanan itu adalah bekas tin lama yang sama seperti yang pernah dibawa oleh Mansor dahulu. Yang diisi di dalamnya bukan lagi makanan, tetapi kerinduan dan perasaan terhadapnya. Petang itu, mereka berdua berdiri bersebelahan di hadapan nisan Mansor di belakang bukit. Hajar perlahan-lahan membuka bekal makanan dan meletakkan sekuntum bunga kecil di atasnya. "Ayah, kami baik-baik saja. Hajar dan Mak masak sama-sama, dan setiap malam kami berbual." Halimah merapatkan kedua-dua tangannya tanpa kata dan berdoa seketika dengan mata terpejam. Apabila dia membuka matanya, senyuman yang sangat kecil terukir di bibirnya. Malam itu, Hajar mengeluarkan sebuah kotak lama dari biliknya. Di antara barang-barang peninggalan Mansor, terdapat sebuah buku nota usang. Surat-surat yang tidak terkirim kepada Suraya. Begitulah yang tertulis di kulit buku nota itu. Dengan tangan yang bergetar, dia membuka halaman pertama.
Suraya, hari pertama kau pergi, abang tak rasa apa-apa. Abang rasa jantung abang dah berhenti. Hari kedua, abang peluk Hajar dan menangis. Dia asik panggil Mak. Tangisannya kedengaran seperti dosa abang. Abang salahkan kau juga. Kenapa tinggalkan abang seorang diri? Tapi suatu hari, abang mula takut. Mungkin bukan kau yang tinggalkan abang, tapi abang yang tolak kau pergi. Jadi, bila abang dengar cerita kau jadi ustazah, mulanya abang marah. Lepas tu, tanpa sadar abang tersenyum. Itulah kau. Keputusan yang kau buat tuh, mungkin untuk selamatkan diri kau sendiri, lebih daripada untuk abang atau Hajar. Hajar membelek halaman itu perlahan-lahan, membayangkan malam-malam yang dilalui oleh ayahnya seorang diri. Pada satu halaman, tertulis, kalau suatu hari nanti kita bertiga dapat duduk bersama semula, abang akan diam-diam keluarkan bekal makanan. Abang tak akan tanya kenapa, bagaimana, atau siapa yang salah. Cukup sekadar kau dan anak kita ada di situ. Itu dah lebih dari cukup untuk abang. Hajar menutup buku itu. Air matanya mengalir tanpa suara, dan buku nota itu bersinar perlahan di atas ribanya. Beberapa hari kemudian, seorang tetamu datang ke pondok. Dia seorang lelaki pertengahan umur, dan di tangannya ada sebuah buku. Ustazah Halimah ada? Halimah keluar dan memandangnya. Lelaki itu menyerahkan buku itu tanpa kata. Buku bertajuk Nama-nama yang hilang itu mempunyai tulisan khat yang berbunyi, buku ini didedikasikan kepada semua jiwa yang telah melangkah keluar dari kehidupan, dengan kepercayaan bahwa mereka tidak pergi, tetapi memilih jalan untuk hidup semula. Di halaman terakhir buku itu, terdapat gambar lama ustazah itu. Tiada nama, tiada keterangan, tetapi pandangan matanya sama seperti Halimah sekarang. Hajar melihatnya dan bertanya, Mak, bila gambar ini diambil? Halimah menggeleng dan hanya berkata perlahan, itu adalah hari-hari yang ingin dilupakan. Yang membawa kembali hari-hari itu adalah kamu. Kalau bukan karena kamu, Ma akan selamanya terhenti di waktu itu. Dia mengambil buku itu dan duduk di hadapan lilin, membeleknya helayan demi helayan. Memandang masa dalam gambar, penderitaan dalam tulisan, dan ibunya pada masa kini yang telah melalui segalanya, Hajar memeluk semua waktu yang tidak difahaminya. Mak, betapa sunyinya Mak selama ini? Halimah menundukkan kepala tanpa kata, dan setitis air mata jatuh ke atas belakang tangannya. Malam itu, Hajar mengeluarkan semula buku nota Mansor dan mula menulis di halaman kosong. Ayah, sekarang Hajar faham, kenapa Mak menghilangkan diri, dan kenapa ayah setiap malam memandang langit dari bumbung hospital. Semua waktu itu adalah untuk satu sama lain, dan sekarang kami berdua akan hidup untuk ayah juga. Cahaya matahari masuk lembut melalui tingkap. Halimah sedang membelah kayu di halaman, dan Hajar membancuh 2 cawan teh dan membawanya. Mak, rehatlah sekejap. Kita minum sama-sama. Mereka berdua duduk bersebelahan di atas bangku halaman dan minum teh. Tanpa kata, tetapi dengan penuh kehangatan. Langit cerah, dan udara di pergunungan membawa bersama haruman musim bunga. Dan seolah-olah Mansor pada hari itu tersenyum sekali lagi, senyuman yang tenang terukir di bibir mereka. Sejak hari itu, Hajar dan Halimah mula memanggil satu sama lain sebagai anak dan ibu. Dengan setiap patah kata dan setiap renungan mata, pintu hati yang tertutup selama lebih 10 tahun mula terbuka sedikit demi sedikit. Ada yang berkata, orang yang pergi akan tinggal sebagai kenangan, tetapi orang yang kembali akan hidup dengan kemaafan dan cinta. Semoga kisah ini meninggalkan sedikit kehangatan di dalam hati Anda. Adakah Anda merindui seseorang? Adakah kata-kata yang belum sempat disampaikan? Hati itu masih belum terlambat, dan jika Anda menyukai kisah-kisah seperti ini, sila kongsi kehangatan hati Anda dengan menekan butang langgan dan suka. Saya akan kembali dengan kisah yang lebih mendalam di lain waktu. Terima kasih.